Nya okey, sekejap. Cikgu ada nak try ni. Ni okey dah. Lepas tu okey dah. Kat mana nak masukkan speaker? Change background. Kejap. Aiman. Kat mana cikgu nak tengok? Dia punya kalau nak include Aira tulis apa tu? Kamu beritahu ada kelas ke? Okey, tak apa. Kalau ni kamu tolong bantu beritahu dekat kelas. Terima kasih banyak kalau siapa yang yang membantu yang memaklumkan kepada kawan-kawan tu. Terima kasih. Okey, so cikgu nak cari ni dekat mana? Layout. Okey. Lepas tu nak include. Tak apalah. Okey lah. Memang macam tu tak apa kot. Yang penting kita buat dia muka ini. Okey, hari ini kita nak sambung buat tajuk tumbuhan ini secepat yang mungkin, iaitu pada muka surat 39 hari ini. Jom kita start terus. Okey. Tabiat pemakanan haiwan. Ada berapa tabiat pemakanan haiwan ya? Ada 3. Carnivore, herbivore dan omnivore. Okey. So dia kata perhatikan perhatikan rajah di bawah ini. Dia kata ada tikus, ada belalang, ada helang, ada kambing, kemudian ada satu saja tumbuhan iaitu padi. Okey, nyatakan cikgu besarkan inilah. Okey, baru best. Nyatakan haiwan yang tergolong dalam kumpulan herbivore. Okey, nanti dulu. Kamu tahu tak satu benda yang cikgu selalu lupa kalau masuk kelas online ni? Siapa boleh beritahu? Kalau dekat sekolah, bila kita belajar dekat sekolah, kita mesti buat tu. Tapi sekarang baca doa. Ya, tu benda. Okey, boleh tak semua buka mikrofon dan baca doa? Baca doa macam di dalam kelas. Okey, boleh? Boleh. Okey, jom baca doa dulu baru belajar. Okey, nah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina min wazairi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, lain kali ingatkan cikgu Cikgu kadang-kadang tu macam tu lah. Dah bila dah duduk di rumah ni lain suasana dah, cakap seorang-seorang ni. Duduk dalam bilik cakap seorang-seorang. Orang lain kalau duduk kat sekolah ada murid kat depan. Okey, so sekarang kita sambung. Okey, nyatakan haiwan yang tergolong dalam kumpulan haiwan herbivore. Haiwan herbivore ialah yang makan tumbuhan sahaja. So siapa dekat sini yang makan tumbuhan sahaja? Adakah belalang? Lagi? Tikus? Tidak, tikus dan kambing. Jadi ada 2, jadi tikus dan kambing. Okay. Tikus dan tikus dan kambing. 2, kena tulis 2, ya. Yeah.
tikus dan kambing sebab dia nak kalau boleh kita jawab lengkap lah. Tikus dan kambing. That okay. Tengok ni tikus tengah makan belalang. Okay, berikan sebab bagi jawapan di atas. Tikus dan kambing makan tumbuhan sahaja. Jadi kita jawab kerana, panjang sikit kerana, tak boleh jawab mereka, tak boleh jawab ia, tak boleh. Tak boleh, kita kena jawab tepat. Dalam sains ni kita tak mau guna dia, mereka, ia, tak boleh. Kerana tikus dan kambing makan, tak muat boleh buat kat bawah, tak apa. Makan tumbuhan sahaja. Sahaja. Okay. Lebih baik dan lebih bagus digalakkan kalau kita gunakan perkataan sahaja itu untuk herbivore dan carnivore. Okey. Nyatakan tumbuhan atau namakan haiwan yang makan haiwan lain sahaja. Dalam gambar tadi siapa? Elang. Yang makan haiwan lain sahaja. Itu perkataan sahaja tu. Helang sahaja. Okay, tikus makan juga haiwan tetapi dia bukan makan haiwan sahaja. Dia makan haiwan dan tumbuhan. Okey, tandakan tik bagi jawapan yang betul. Selain belalang, tikus juga makan padi. Ni senang kan? Kita cuba untuk cepat Kalau sempat cikgu nak buat kuis sekejap lagi. Okey, nyatakan tabiat pemakanan tikus. Adakah tikus herbivore, carnivore atau omnivore? Herbivore. Omnivore. Sebab dia makan haiwan dan tumbuhan. Okey, siap muka surat 39. Senang je yang ni. Okey. Siapa yang ni kamu tutup dululah mikrofon kamu tu. Kalau tidak dia ada bunyi tuk tik tuk tik tuk tik. Wik. Jadi kita takut ada kawan kita yang tak dapat dengar. Okey, muka surat 40. Kenapa tu bergerak tu? Muka surat 40. Okey, muka surat 40 ni dia bela seekor arnab. Aisyah memelihara seekor arnab. Tengok ni. Warnakan makanan yang Aisyah boleh berikan kepada arnabnya. Okey, dengar cikgu cakap ni macam kita dekat kelas juga. Cikgu nak kamu bulat dulu. Habis kelas hari ni, kamu terus warna. Boleh? Cikgu cakap sekali lagi cikgu ulang. Mula-mula sekarang kita bulatkan dulu. Lepas ini kamu terus warna. Cikgu tak nak kamu warna sekarang sebab cikgu takut lambat. Okey, boleh? Boleh. Cikgu bukan ni cikgu nak tunggu sebab cikgu nak siapkan secepat mungkin tajuk ni. Sepatutnya kita masuk tajuk tumbuhan dengan segera. So mana satu yang dimakan oleh ni mestilah lobak merah. Nanti warna dia warna dengan betul-betul. Ni cikgu highlight dia biar dia clear. Warnakan betul-betul. Ni pun warna juga, dia punya kotak. Kotak ni pun warna juga nanti. Okey. Kemudian yang kedua yang dia makan mana? Belalang. Belalang. Arnab makan apa? Brokoli. Brokoli. Siapa sebut arnab tu? Ni. Brokoli. Nanti kamu warna dia. Okey. Dan dia punya kotak. Satu lagi yang boleh kita beri makan kepada arnab ialah fish. Very good. Thank you. Okay, good. Seronok kalau mengajar kelas 3 sini sebab dia aktif.
Kelas lain dia diam je tiba-tiba. Lama tak dengar cikgu suara Nasim. Tak apa, nanti lain kali kita buat kita buat panggil nama tu. Okey, Arnab makan. Okey, kita pun tuliskan apa makanan Arnab tadi. Semua yang dimakan dia, iaitu yang pertama lobak merah. Okey. Kemudian yang kedua, kubis. Yang ketiga, brokoli. Nak kot. Silap. Kubis dan brokoli. Okey ya. Cikgu naikkan sini. Jadi makanan maka tabiat pemakanan Arnab ialah apa? Herbivore. Herbivore. Very good. Masih kalau ada lagi yang masih tak faham apa itu tabiat makanan, tolonglah. Sebab ada 3 je. Apakah nama dia? Herbivore, omnivore, carnivore. Tabiat pemakanan. Okey, muka surat 41. Okey, ni nak main teka-teka lah konon-kononnya 41 ni. Okey, nak teka apa? Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, bersedia? Kenali saya. Okay, jawab teka-teki di bawah dan lengkapkan tempat kosong berikut. Okey, boleh tutup mikrofon dulu. Okey, saya tinggal di dalam hutan. Saya berbadan besar dan berbulu, dilitupi bulu. Okey, makanan saya ialah buah, madu dan ikan. Tekalah saya jikalau kamu Beruang. tak tahu. Yeah. Bagus, beruang. Pandai. Beruang. Okey. Cikgu naikkan dia. Beruang. Jadi beruang ialah haiwan apa? Herbivore. Omnivore. Omnivore. Kenapa omnivore? Kenapa omnivore? Sebab dia makan haiwan lain dengan makan buah dan tumbuhan. Betul. Dia makan haiwan dan tumbuhan kerana makan haiwan lain dan tumbuhan. Okey. Beruang ialah haiwan omnivore kerana makan haiwan lain dan tumbuhan. Okey, soalan nombor 2. Cikgu alih sini sikit . Okey, badanku hijau dan licin. Badan dia hijau dan licin. Kemudian juga pandai berenang dan melompat. Okey, bagus. Tahu. Katak. Belum habis baca dah tahu dah. Katak. Okey, so katak ialah haiwan apa? Katak ialah haiwan karnivore. Karnivore. Kerana apa? Sebab dia makan haiwan lain. Betul. Haiwan lain sahaja kerana makan haiwan lain sahaja. Okey? Okey, yang ketiga. Badannya sangatlah besar, kesukaannya tebu dan pisang. Gorila. Okey. 4. Apa dia? Ular. Gorila.
Gorila. Monyet. Gajah. Okey, gajah. Kan tak telinga dia besar dia kata. Gajah. Marilah jawab kawanku sayang. Tapi jawab cepat-cepat semua. Okey, so gajah ialah haiwan apa? Omnivore? Omnivore? Herbivore. Herbivore. Oh ya. Ada lagi ke yang keliru? Kenapa herbivore? Kerana makan Tumbuhan saja. tumbuhan sahaja. Tu. Cikgu rasa bila cikgu tanya-tanya macam ni, cikgu boleh nampak ada yang masih lagi keliru tabiat makanan ni. Nanti nak jawab kuis kita tengok. Makan tumbuhan sahaja. Okey. Okey, so habis muka surat 41. Cepat. Okey, ni senang sahaja. Okey, cikgu tak nak pakai. Cikgu nak ni. Okey. Cikgu nak pakai tebal sikit. Okey. Dia kata kegigian haiwan. Macam manusia juga. Kegigian manusia kita dah belajar dah hari tu. Manusia ada 3 jenis gigi. Tapi bagi tumbuhan, bagi haiwan-haiwan ada yang 2 gigi dan 3 gigi. Okay, so kita pun tengok dekat sini ada gambar zirafah dan mana satu kegigian dia. Okay, so zirafah dia adalah apa? Omnivore, carnivore, herbivore. Herbivore. Jadi herbivore dia ada gigi kacip. Ni gigi tulang dia. Kamu kena ingatlah ni bentuk dia ni. Bentuk dia ni, tengok dia tidak ada taring. Nampak ada kosong dekat situ, ada kosong dekat dia punya tengah ni, kosong. Sebab apa? Tidak ada taring. Tapi dekat depan ni ada depan ni ada gigi kacip. Jadi dia adalah haiwan herbivore. Siapa tu? Bawa masuk. Okey, sekejap. Okey, kita pergi kepada yang soalan yang kedua. Tengok dekat sini haiwan ni harimau, jadi dia mesti ada taring. So yang mana satu? Ya, yang ketiga ni. Tengok ni, taring dia lebih besar. So itu beza dia. Yang haiwan yang ini ni ada juga taring tetapi taring dia kecil. Okey, lagi yang seterusnya lembu. Mana satu lembu? Nak duduk mana satu? Director besar pula. Lembu tempat yang sama yang dekat zirafah tu. Yes, dia sama dengan zirafah sebab dia ada gigi kacip. Dan sekarang orang utan. Orang utan? Yang tengah-tengah. Tengah. Kenapa dia tengah-tengah? Kerana dia mempunyai semua jenis gigi. So ini senang je. Okey dah. Sekarang kita pergi muka surat 43. Okey, siapa yang baru masuk tadi tu cepat kita dah nak habis tajuk ni. Siapa yang tertinggal ataupun masuk lambat, tolong tengok balik video yang cikgu post di Google Classroom dan siapkan semula kerja-kerja yang lama tu sebabnya kita tak nak dah ulang balik tajuk lain yang lepas tu. Okey, so kita pergi soalan di muka surat berapa ni? Muka surat 43. Muka surat 43. Siapa yang baru masuk tu tolong cepat sikit. Okey. Cerita gigi haiwan. Isi tempat kosong. Kambing ialah haiwan herbivore, omnivore, carnivore? Herbivore. Bagus. Tadi baru kita ulang kaji dia. Herbivore. Okey, kena cepatlah. Okey, kambing mempunyai gigi apa tadi? Cikgu cakap. Geraham. Kacip. Gigi kacip. Apa fungsi gigi kacip? Untuk memotong ni. Lepas tu barulah dia ada gigi geraham. Kenapa gigi geraham? Melumatkan makanan. Geraham. Untuk melumatkan makanan. Baru betul. Okey. Sekarang yang kedua pula cepat boleh. Okey, ya.
Yang kedua pula ialah monyet. Monyet ialah apa? Herbivore, omnivore, carnivore. Omnivore. Omnivore. Damia, omnivore. Omnivore. Okey. Sekejap. Siapa tu? Okey dah. Gigi monyet ada 3 jenis. Yang pertama yang memotong makanan ialah gigi Cip. kacip. Okey, gigi kacip yang berfungsi untuk memotong makanan. Gigi yang kedua melumatkan Taring. makanan. Taring. Gigi taring. Tengok Geraham. betul-betul melumatkan. Gigi geraham melumatkan. Tengok dia punya keyword dia dekat tepi ni, dekat selepas ni, dekat selepas ni. Jangan terus nak jawab. Dan gigi yang ketiga untuk mengoyakkan, gigi Taring. taring. Bagus. Gigi taring. Okey. Okey, senang je kan? Okey, muka surat yang belum. Cikgu pun nak sibuk cepat je. Soalan nombor 3. Harimau ialah apa? Carnivore. Carnivore. Aduh. Carnivore. Okey. Harimau mempunyai gigi siapa yang mengoyakkan? Taring. Gigi taring. Ingat tu gigi taring. Okey, sebelum cikgu masuk kepada muka surat yang terakhir, cikgu nak ingatkan yang bentuk-bentuk ni bentuk-bentuk tengkorak yang kamu tengok ni kamu mesti ingat. Sebab dia akan tanya kamu tunjuk gambar tengkorak dan tanya nama haiwan. Kalau tak ingat memang susah. Tengok perbezaan dia. Tengok kalau gigi tengok tu dia pandai besar pula. Aduh. Kalau misalnya gigi dia ada kosong dekat sini tapi hujung dia dekat depan ni ada, itu herbivore. Kalau dia ada gigi taring yang panjang, ini adalah carnivore. Tapi kalau gigi dia semua ada, taring ada, geraham ada, kacip ada, itu omnivore. Itu senang sebenarnya. Tapi kena ingat, kena masuk dalam kepala kita ni. Okey, sekarang last page untuk tajuk haiwan ini iaitu tentang haiwan-haiwan yang berubah tabiat makanan dia. Kemudian tajuk tumbuhan. Okey, makanan saya berubahlah. Dia kata, kata bear ni. Tengok ni, kita kata cute dia. Tetapi dia ada sifat yang tersendiri. Pada asalnya, dia adalah omnivore. Dia adalah omnivore. Asal dia. Tetapi bila dia berada di kutub, tak tahulah kutub mana yang ada ni. Kutub utara ke kutub selatan? Kutub Utara. Kutub utara, okey. So dia ada di kutub, dia tak jumpa tumbuh-tumbuhan, tak tahu madu tak ada, pokok tak ada, jadi dia pun cuma makan daging. Jadi dia berubah jadi Carnivore. Okey, namakan tabiat pemakanan semula jadi. Bukan yang sekarang, yang semula jadi. Yang asal dia. Apa dia tadi cikgu cakap? Omnivore. Omnivore. Okey, ingat tu awal-awal dia adalah omnivore. Okey, omnivore. Apakah tabiat makanan beruang kutub yang sekarang? Ni, apakah tabiat makanan yang bila dia dah duduk di tempat yang seperti kutub tu? Apa? Carnivore. Kenapa? Kenapa? Mengapa dia tanya tu? Carnivore. Tengok ni cikgu tulis koma. Carnivore. Kenapa? Terus jawab ni. Kita tak payah buat ayat yang baru. Kenapa kamu cakap dia carnivore? Kerana beruang kutub apa tu? Kerana beruang kutub tiada sumber tumbuhan untuk dimakan.
dimakan. Cikgu sambung kat bawah ni. Cikgu tulis besar. Saya rasa kalau tulisan murid muat tu 2 garisan tu. Dia ada daging, ada haiwan lain, ada ikan, ada paus, ada anjing laut tetapi tiada tumbuhan untuk dimakan. Okey. Dah siap salin. Kemudian soalan last. Ramalkan apakah yang akan dilakukan oleh haiwan sekiranya makanan tidak mencukupi di persekitaran. Ini jawapan murid yang favourite iaitu haiwan mati. Betul? Betulkah haiwan mati? Tak. Tak mati. Kantin. Kalau kantin kata nasi lemak dah. Ya, nanti dulu. Kalau kantin cakap nasi lemak dah habis. Jadi beli burger. Janganlah terus mati. Nasi lemak habis mati. Pergi lagi hari esok nak beli mi goreng. Mi goreng habis. Mati murid SK agama. Mana boleh macam tu. Kita belilah makanan yang baharu. Jadi kita makan makanan lain. Nah, kita take dia. Nombor 3 tu je. Box yang ketiga saja. Kotak yang ketiga saja. Adakah dia akan berpindah ke tempat lain? Tidak semestinya. Tak semestinya. Lagipun kalau pergi tempat lain belum jumpa juga makanan. Okay, so ini kita sudah siap untuk tajuk haiwan. Sekejap lagi kalau sempat kita akan masuk tajuk tumbuhan. Apa? Damia nak cakap apa Damia? Okay, cikgu sekarang nak berhenti dia punya presentation. Kita nak bermain sedikit kuis. Cikgu rasa kamu biasa ataupun pernah main kuisis kan? Pernah. Okay, so senang saja. Okay, senang je. Okay. Siapa tu menguap tu? Esaan. Menguap pula. Bangun pukul berapa? Tidur pukul berapa ni? Menguap ni. Cikgu, saya bangun pukul 4. Cikgu dah apa? Saya bangun pukul 4 pagi. Buat apa bangun pukul 4 pagi? Tak tahu, kakak saya tak tidur. Okay, sekejap. Sekejap cikgu setting dia. Sekejap. Show answer activity. Cikgu takut dia tersilap. Harap-harapnya semua boleh join sebab cikgu rasa kamu dah pernah. Cikgu nampak mungkin subjek lain ke. Kamu pernah buat. Okay, cikgu nak pastikan setting dia betul. Unattempted. Harap-harapnya betul lah. Okay, sekejap cikgu bagi link. Kamu tahu dekat ruangan chat tu kan? Dekat mana nak tengok chat tu? Okay. Tahu. Cikgu dah masukkan Lihat sekarang ke cikgu? link. Ya, pergi tekan sekarang. Kita akan main dia serentak. Kamu masuk dan kamu tulis nama kamu di tu nanti. Okay. Ishan dah masuk. Okay, cikgu tunjukkan siapa yang dah masuk. Hari ni ada 16 best. Kita tengok siapa yang nombor 1. Okay, dah 9 orang. Okay, 10. Dah serentak. Tunggu mana? Cuba tunggu dulu. Belum start ah. Sebelas. Saya dah masuk. Dah Saya tutup dah apa? masuk. Dah masuk, okay. Dah game ya, tunggu start dulu. 19. Kejap 19 tolak 2, 17 lah kalau tak silap cikgu ni. Nak kira pun. Kalau kamu tak tahu masuk, kamu beritahu buka mic kamu dan beritahu cikgu. Cikgu akan cuba tolong. Dah balik. Apa dia tu? Firas apa dia? Saya dah masuk balik. Dah masuk balik. Okay, tak apa. Senang je kan? Tekan je link kan? Kalau kamu tak dapat masuk, tolong bagi tahu. Kita kalau boleh nak semua boleh masuk. Seboleh-bolehnya lah. Sekarang baru ada 13. Kamu tekan saja link tu. Kalau misalnya kamu tekan link tu dia cakap tak dapat, kita akan ajar kamu sekejap cara dia.
Okay. Cikgu bagi masa 2 minit. Dah ada Damia, ada Aril, ada tu Arif Haris jadi apa ni? Mikrofon. Nasim tu apa tu gambar macam ni? Oh, Aira Batrisha jadi apa ni? Jadi biri-biri. Dayan Ilman jadi pizza. Edilia jadi anjing. Lepas tu Raina Maisara jadi penguin. Adam jadi chameleon. Firas apa ni? Angkasawan. Ahnaf Razin jadi bola rugby. Ishan jadi burung. Aish pun sama jadi chameleon. Okay, lepas tu ni Fatimah jadi apa ni? Cupcake ke? Okay lah. Okay, sekarang dah 15. Irfan Fahmi dah jadi aiskrim sama dengan Idina. Ada 2 orang lagi kot kalau tak siap cikgu. Sekejap cikgu check. 18. Jadi 16 lah. So 16 orang lagi. Kalau 16, betul lah. Tolak 2. Siapa yang tak dapat masuk beritahu. Cikgu akan cuba ajar kamu apa yang perlu kamu buat. Sekejap cikgu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seorang lagi. Siapa tu? Aiman ke? Aiman Bazli. Aiman Bazli. Ada tak sana Aiman Bazli? Aiman Bazli. Aiman ada kat Google Meet tapi dia tak join. Aik. Dah tu nak main ke tak nak ni? Aiman Bazli 15. Seorang lagi Aiman Bazli. Dah Aiman Bazli ada dekat Google Meet ni. Betul kan? Cikgu nampak ni. Aiman Bazli. Aiman Bazli. Ada tak dengar tak cikgu cakap ni? Kalau dengar tolong respon. Buka mikrofon kamu pun boleh. Nak buka kamera sekejap. Cikgu nak tanya. Nak masuk ke tak nak masuk ni? 15. Okay. Yang lain bersedia ya. Nanti cikgu tekan start. Sedia. Yang lain dia akan serentak nanti. Kita tengok markah kamu terus. Okay, so tu. Nak lagu apa? Kita cuba. Boleh cikgu. Itulah lagu ada 3 pilihan je. Kalau lagu lain tak apalah. Okay. Dah Aiman Bazli ni tak ada respon. Kita start je lah. Setuju Aiman tak ada respon ni, kita start je lah. Okay. Kita pilih je lagu sama yang dia dah bagi ni lah. Okay. Kita start dari sekarang. Okay. Okay. Wasih ni. Itu dia Muhammad Ishan, dia nombor 1. Okay.
Apan dah markah dia. Tu dia, kamu tengok tu. Aishan dengan Dayan masih betul semua. Bagus. Tengok yang lain tu. Kenapa Nasim boleh jadi kosong ni? Ada baca soalan ke tidak ni? Baca betul-betul dulu. Kemudian tengok tu Adia naik sudah ranking dia. Anaf Razin cepat. Aira Batrisha cepat-cepat naik nombor lagi. Cepat. Ishan dah ada salah pula nombor. Satu. Wah. Cikgu siap. Okey, tunggu. Cikgu nampak sana Anaf masuk kali kedua. Kalau kamu masuk kali kedua, pastikan kamu cepat. Nanti cikgu akan end dia. Cikgu bagi masa ni. Kalau kamu nak masuk kali kedua, tak ada masalah. Yang dah siap tu tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu dalam ni ada lagi Raina Maisara dah masuk sebenarnya ni. Tak tahu kenapa ni jadi 2 kali ni. Tak apa. Kalau kamu masuk 2 kali, pastikan kamu cepat sebab lepas ni cikgu dah nak end dia. Saya buat 2 kali. Cikgu. Cikgu sebenarnya macam mana nak main 2 kali cikgu? Kalau kamu tekan dekat link tu, dia akan masuk sekali lagi lah. Tapi tak payahlah, nanti kamu masuk sekali lagi. Sama kalau kamu makan masa lah. Kalau kamu tekan sekali lagi. Cikgu dapat main lagi sekali ke? Tak, main sekali dulu. Main sekali dulu. Lepas ni kita buat lagi. Jangan risau. Main dulu sekali. Kita tengok dulu soalan dia. Ni. Main 2 kali. Tadi saya bagus-bagus markah 2 jadi markah 7 pula cikgu. Cepat tidak masa. Okay. Cikgu, pasnya pos apa lagi cikgu? Cikgu tunggu Firas ni, lepas tu cikgu tutup lah. Cikgu akan end dia. Firas je last. Cikgu, kalau Firas dah siap jawab, saya akan tutup dia. Okay. Cepat Firas, cepat. Saya terbalikkan ni macam carta. Kalau saya balikkan iPhone ni macam carta. Ya, yang saya tak salah. Cikgu nombor saya turun. Saya dah Okay. Cikgu saya dah. Yes. Okay. Siap. Okay.
Okay, kalau kamu perasan tadi dia jawab, dia ada tunjukkan yang master tu, maksudnya kamu jawab tadi kali pertama maka kamu sikit kan. Lepas tu kamu jawab lagi kali kedua maka kamu dah jadi tinggi. Okay. So mana ni? Tengok Ishan, Dayan, Ilman betul semua boleh jawab sekali. Okay, bagus, 100 markah. Yang ni dia potong 90 markah ni sebab kalau tak silap cikgu sebab masa dia kot. Betul lah, Adelia ni dia jawab dengan cepat. Jadi bila jawab dengan cepat pun dia boleh membantu. Tengok Dayan Ilman ni, dia jawab 19 saat. Ni tengok ni cikgu lihat jadi biru ni 19 saat. Jadi bila lambat jawab dia akan jadi sikit markah kamu. Itu pun ada kesan juga. Jadi nak jawab dia dengan cepat dan juga dengan tepat. Jadi tengok ni pun sama juga. Nafrazi ni dia jawab kali kedua, tengok markah yang sama juga. Soalan yang sama juga masih salah. Tak ingat jenis gigi. Tidak dapat mengunyah jagung, tidak dapat menyiap jagung. Yang gambar Arnab tu, okay, tak apa, kita tak payah tengok soalan dia. Okay, kali. Bukan menyiap, memotonglah gigi Arnab. Kan tadi baru kita tengok gigi kacip. Okay, tak apa. So itu kita siap tajuk haiwan. Alhamdulillah. Kita nak masuk sekejap tajuk tumbuhan. Nak membaca je. Nak membaca sahaja, nak ulang kaji, belumlah ulang kaji, kita nak tengok saja tajuk tumbuh-tumbuhan. Okay, sekejap Cikgu nak buka buku teks. Buka buku teks. Kita nak baca je. Nanti cikgu tahu dah ada yang letih, kita tak naklah baca, kita tak naklah menjawab latihan banyak-banyak. Okay, so sekali lagi cikgu mengucapkan tahniah lah kepada yang berjaya tadi. Siapa? Dayan, Hilman. Ishan sikit lagi. Last sekali ada tertipu. Sebab tertipu dengan soalan tu. Okay, tak apa. Lain kali kita akan buat lagi. Kita nak masuk tajuk tumbuhan. Sepatutnya kalau ikut cikgu punya perancangan, tajuk tumbuhan ni dah tamat dah. Sekarang ni sepatutnya belajar tentang nak mengukur. Jadi sebab tu cikgu nak cepat. Sebab kita ni tertinggal daripada tajuk, daripada rancangan asal. Okey, kita tengok pada muka surat. Ni muka surat 71. Okey, bersedia. Tengok ni. Okey, so bersedia muka surat 71. Okey, so kita nak tajuk tumbuhan ni, dia simple je. Kita nak belajar tentang cara tumbuh-tumbuhan membiak. Manusia ada satu saja cara membiak, iaitu melahirkan anak. Kalau haiwan ada dua, iaitu bertelur atau melahirkan anak. Tetapi tumbuhan ada 6. Jadi 6 tu apa dia? Yang paling mudah ialah menggunakan biji benih. Tapi kita nak tengok lagi siapa dan apa. Okey, tengok ni ada diorang ni, kumpulan pelajar ni pergi ke hutan bakau. Ni tengok ni hutan bakau. Tengok macam mana rupa hutan bakau. Akar dia sangat tinggi. Kamu tengok dalam gambar yang dia tunjukkan dalam buku teks tu. Akar pokok bakau ni tinggi-tinggi. Dia digunakan sebagai tempat tinggal oleh haiwan-haiwan tertentu. Ada ikan yang duduk di celah-celah ni. Dia jadikan tempat untuk diorang berlindung. Lepas tu pokok dia tinggi dan tengok ni dia boleh menghalang ombak. Jadi bila air kuat, ombak kuat, dia akan menghalang ombak tu daripada merosakkan tanah-tanah kita. Jadi sebab itulah diorang ni menanam semula pokok ni, sebab diorang nak memelihara hutan pokok bakau ni. Sebab hutan pokok bakau sebenarnya sangat banyak kegunaannya untuk manusia. Tengok ni, bekerja sambil bergotong royong. Kita pun nak tengok kepada cara tumbuh-tumbuhan membiak. Ada 6. Ingatlah cikgu ulang balik, manusia ada 1, haiwan ada 2, tumbuhan ada 6. 1, 2, 6. Semuanya berbeza-beza. Biji benih yang pertama ialah pokok cili. Tengok ni ada biji benih dekat tengah-tengah tu. Jadi kita boleh ambil dia dan kita tanam dia. Tadi hari tu cikgu buat pasu bunga tu kan.
Sebenarnya cikgu nak tengok apa yang mana yang menggunakan pengetahuan kamu, yang mana yang kamu belajar dan kamu gunakan. Pokok betik, tengok ni paling banyak biji betik dan kita buang dia sebelum kita makan. Jadi dia ni paling senang lah. Mana-mana tumbuhan yang ada biji, kita boleh gunakan dia untuk tanam dia semula. Yang kedua ialah pokok keladi dia gunakan anak pokok. Oh, dia ada anak yang kecil. Tengok ni seperti pokok pisang, ada pokok keladi, dia ada anak yang kecil. Buluh. Jadi macam mana bila dia tumbuh, kita pun alihkan dia. Jangan suruh dia duduk dekat dengan mak dia. Nanti ada sebab dia kenapa kita tak nak bagi dia dekat dengan mak dia. Bila dia keluar anak dia, kita pun tolong dia. Kita tanam dia di tempat yang baru. Dan ibu dia tu kita panggil dia sebagai induk. Induk. Mak dia kita panggil dia induk. Jadi kita bawa dia tumbuh jauh daripada induk dia. Cara yang ketiga ialah batang bawah tanah. Batang bawah tanah. Kenapa pula? Okay, batang bawah tanah. Batang bawah tanah ni seperti bawang, ubi kentang, kunyit kunyit halia. Okay, semula. Kunyit halia, lepas tu lengkuas, dia ada batang bawah tanah. Batang bawah tanah ni dia boleh kita gunakan sebagai makanan. Tengok ni, potato kita boleh makan dia, bawang kita boleh makan dia, kunyit halia pun kita boleh makan. Jadi batang bawah tanah dia menjadi pokok baharu apabila dia tanam dalam tanah. Jadi kamu nak tanam bawang ni, senang, cocok je. Kalau tak silap cikgu, tahun lepas cikgu ada minta buat aktiviti yang cocok-cocok pokok bawang ni, lepas tu rendam di dalam air pun boleh juga. Bukan Okay. ke? Pokok apa? Pokok bawang yang cikgu suruh tu. Saya dah buat. Tahun lepas cikgu cakap. Betul lah, tahun lepas. Bukan cikgu suruh buat. Cikgu cakap tahun lepas kita ada buat. Betul lah. Memang kamu dah buat. Okey, batang bawah tanah terdiri daripada rhizome. Apa tu rhizome? Umbisi. Apa pula umbisi ni? Tuber. Apa pula tuber? Lepas tu berbawang. So dia sama je. Rhizome, umbisi, tuber dan berbawang ni adalah ahli kumpulan kepada batang bawah tanah. Rhizome tu tadilah halia kunyit rhizome. Umbisi, ni macam ubi ni. Tuber pun sama juga, geng-geng dia. Okay, seterusnya. Cara yang keempat ialah spora. Tengok ni, ada bintik-bintik dekat bawah pokok, bawah daun dia. Dekat cendawan pun ada sama, ada bintik-bintik ni. Apa fungsi dia? Okay, bila hujan datang ataupun angin bertiup, kita cuba situasi hujan lah. Hujan, lepas tu bila hujan terkena pada cendawan ni, jadi biji-biji spora ni pun gugur ke tanah. Ataupun gugur dekat sekeliling kayu ni, dia gugur. Jadi selepas dia gugur, dia pun akan membiak menjadi cendawan yang baru. Sama juga seperti spora yang ada dekat paku pakis, yang ada dekat pokok-pokok, apa lagi yang ada spora ni spora cendawan, paku pakis, kulat dan sebagainya. Jadi sebab itu kalau kamu pernah dengar, mungkin cikgu dah yang Nur Hazrin dah diajar kamu, contohnya ada peribahasa dia kata cendawan tumbuh selepas hujan. Maksudnya apa? Sebab selepas hujan cendawan akan membiak banyak-banyak. Jadi siapa yang menyebabkan dia? Hujan lah, hujan. Dia turun jadi spora ni gugur. Jadi siapa yang membiak menggunakan spora ni? Dia kata adalah pokok yang tiada bunga. Okay, so pergi cara yang kelima iaitu keratan batang. Okay, kita potong dia, kita pun cocok dia. Macam kamu buat dalam pasu bunga kamu. Saya rasa kalau kamu tengok yang sebelum ni ada yang tunjuk pokok ati-ati. Yang glamour sekarang ni. Cikgu rasa tahun lepas bila ada berlaku PKP, lepas tu ramailah yang suka tanam pokok keladi, lepas tu satu lagi pokok yang berwarna-warni daun dia, ada warna merah, ada warna daun hijau, kuning dan sebagainya. Kita panggil pokok tu pokok ati-ati. Pokok ati-ati tu kita patahkan dia punya dahan dia ataupun batang dia, kita pun cucuk dalam tanah.
nanti dia akan cepat tumbuh. Senang, ada yang pokok sebegitu senang. Apa lagi contoh yang lain? Ni seperti ubi kayu, pokok bunga kertas, tebu. Kita boleh tanam tebu guna keratan batang. Potong-potong-potong dia jadi keluar tumbuhan yang baru macam ini. Tengok ni. Begitu pun boleh masukkan pokok bunga kertas ni nanti dalam pasu. Kalau dekat sekolah, kamu boleh jumpa pokok bunga ros Jepun. Cari dekat mana pokok bunga ros Jepun. Okey, dan cara yang terakhir yang keenam ialah melalui daun. Ada tumbuhan melalui daun. Sebab apa nak melalui daun? Sebab dia tiada biji benih seperti pokok lidah jin. Ni pun sama juga viral tahun lepas ni. Sebab apa Pokok viral? Lidah jin, lidah buaya, aloe vera tu kan. Tu samalah tu ni kumpulan dia. Kamu Saya ada pokok lidah jin ni, dia tu racun. mana ada racun? Lidah buaya dia boleh digunakan sebagai gel. Kita boleh buat kita sebagai pelembap kulit. Jadi kita lembapkan kulit kita menggunakan aloe vera dan kita boleh gunakan sebagai ubat-ubatan. Tengok ni daun, kamu tengok dekat dalam gambar setawan ni. Apa yang berlaku? Dekat hujung daun tu ada anak dia. Tengok ni ada kecil-kecil anak dia. 1, 2, 3. Jadi anak ni akan gugur jatuh ke tanah. Tumbuh yang daun setawar yang baru ni. Setawar. Bukan tawar makanan, setawar nama dia. So dia melalui daun induknya. Okey. Kita dah pergi kepada cara-cara tumbuhan membiak. Kita akan pergi kepada kelas lain nanti. Kita nak tengok selain daripada 6 ini, ada tak yang kita boleh gunakan 2 cara atau lebih untuk membiakkan tumbuhan. Okay. So insyaAllah nanti kita akan masuk lagi tajuk tumbuhan ini dan terus buat ulang kaji lagi. Kita nak tengok apa tujuan, kenapa tumbuhan ni kena membiak. Kalau dia tak membiak tak boleh ke? Manusia nak membiak nak suruh ramai-ramai. Manusia nak, haiwan pun sama juga, membiak sebab nak suruh jadi ramai-ramai. Okey, sebelum cikgu habis kelas untuk hari ini, cikgu nak ingatkan baru ada 2 orang yang buat ini tasu. Taman tergantung, taman gantung. Mana lagi? 20 lebih murid ni. 23. Okey, macam ini. Okey, macam ini. Cikgu nak cakap dengan kamu. Cikgu tak kisah kamu tanam apa. Macam tadi kalau kamu ada makan cili hari ni, kamu simpan biji tu, kamu cuba tanam. Let's say tanam tak hidup. Tak apa, cikgu nak pasu dia. Cikgu tak nak dia punya tumbuhan tu dulu, cikgu nak tengok kamu punya pasu tu dulu. Faham? Tiba-tiba kamu tanam tak hidup. Tak apalah, tak apa. Cikgu nak kamu siapkan pasu. Okey dia, apa dia? Kalau tanam rumput boleh tak? Tak ada dah tumbuhan lain ni, tanam rumput. Bolehlah tanamlah rumput dekat kamu punya pasu tu, boleh. Tanam rumput. Tapi jaga, jangan kamu tak jaga dia, rumput nanti bila dah panjang, macam mana nak potong dia. Bolehlah kalau kamu dah tak ada dah tumbuhan ni. Tapi sebenarnya contohnya kamu hari ni kamu makan buah rambutan, kamu pun ambil dia, cuba kamu tanam dia, apa jadi? Makan cili hari ni, makan tomato. Tomato, takkan tak mana makan tomato. Jadi bila kamu masak tu, cuba kamu cakap dengan mak kamu, boleh tak saya nak sikit biji tomato tu, nak simpan sikit. Sebab apa? Sebab nak buat projek taman gantung ni. Tak semestinya pokok-pokok tu mesti ada pokok yang di rumah kamu. Makanan kamu pun sebenarnya berguna. Halia, kan kamu tadi cakap kan, macam mana nak tanam halia, kamu masukkan dia ke dalam tanah yang ada dalam pasu kamu tu. So ingat, dah saya rasa kalau tak silap cikgu ni dah 4 minggu dah ni cikgu buat reminder tentang ni. Tolong siapkan kamu punya pasu ini. Pasu tu yang penting cikgu nak tengok. Kalau misalnya tumbuhan kamu mati, tak apa, simpan je dulu pasu tu. Tengok ni sebenarnya, okey, cikgu nak tunjuk. Tadi ada yang cakap, cikgu tak tahu dah nak tanam apa, dekat rumah saya tak ada pokok. Okey, cikgu nak tunjuk kat kamu ni, kat hujung ni. Apa yang ditanam dalam gambar ni? Ini sebenarnya ialah kubis.
Ini ialah kubis. Kubis ataupun apa? Kubis. Jadi kalau dekat rumah kamu ada sayur kubis, minta dengan mak kamu nak dia punya hujung tu je. Tanam dia. Bawang pun boleh. Bawang lah yang paling senang sebab kamu cucuk dia, nanti kamu siram dia sikit-sikit je, jangan banyak sangat. Siram dia esok, lagi siram lagi. Bawang yang paling senang tumbuh. Nanti daun bawang tu tinggi daun dia. Ni dia tanam pokok bunga, ada yang tanam kubis, ada yang tanam bawang, ada yang tanam kunyit, halia dan sebagainya. Boleh. Bawang putih, cubalah siapa yang tak ada bawang merah boleh cuba tanam bawang putih. Kita Cikgu. tengok hati tak. Okey, apa dia? Boleh tanam serai tak cikgu? Boleh. Lagi nak tanam apa lagi? Siapa lagi nak tanya? Nak tanam apa? Kalau tak ada, betul-betul tak ada dah makan, tak ada tanam belah rumput pun cikgu tak ada masalah. Yang penting cikgu nak nombor tu berubah. Cikgu tak naklah 2. Cikgu nak lebih daripada 2. Kalau boleh hari ni yang hadir ni, berapa tadi kita hadir hari ni? 16 kan? So 16 kalau boleh biarlah nombor ni jadi 16 sekurang-kurangnya. 16. Yang hantar, handed in, yang menghantar. Boleh? 3 cemerlang. Okey, cikgu lain kali cikgu akan buat lagi insya-Allah kuis tu. Untuk besok cikgu akan masukkan kerja ataupun latihan di Google Classroom juga. Jadi kamu cari di sana sahaja. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada Tak betul? Terima kasih cikgu. Saya ada satu yang nak tanya. Apa dia? Okey, Firas boleh left dulu. Okay, thank you. Sama dah left dah cikgu. Tak apa. Raina Maisara tu tolong buat Bye. Okay. Bye. Okey. Tolong buat. Okey, so itu saja. Kalau tak ada soalan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm. Tu Firas masih ada lagi? Okay, dah. Bye. Bye. Bye cikgu. Bye. Goodbye.